Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Azimah. Kemudian di ruangan TikTok ada Mazniyah, Makzin, Ahniyah, Rohani Halim, Nur Aini dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita nak sambung pembacaan daripada kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, di mana kita berada pada hadis berkenaan tentang ibadah korban. Imam Muslim membawakan hadis yang banyak berkenaan tentang di awal Islam maka diharam untuk menyimpan daging kurban lebih daripada 5 hari. Kerana ketika itu banyak orang-orang susah datang ke Madinah untuk mengambil daging, maka Nabi tidak membenarkan menyimpan daging kurban lebih daripada 3 hari. Namun hukum tersebut telah terbatal dan tidak lagi diamalkan. Sebab itu dibawakan tajuk Babu Bayan, penjelasan berkenaan makana, apa yang telah berlaku, minan nahyi, daripada larangan, an akli, daripada memakan, luhumil adahi, daging-daging korban, selepas daripada 3 hari. Dan ini berlaku bila? Fi awalil Islam, di awal Islam. Wa bayani naskih, dan penjelasan bahawa hukum itu adalah mansuh, telah terbatal. Wa ibahatihi, dan sebenarnya harus untuk memakan daging korban, ila mata sya'a, hingga sampai kepada bila-bila yang seseorang itu mahu. Maka akan dibawakan dulu hadis-hadis tentang larangan, nanti di hujung tajuk akan dibawakan hadis berkenaan tentang hukum tersebut telah terbatal dan mansuh. 5095 baca sanad dia. Maka berkata Abu Ubaid, syahidtul Eid, aku telah menghadiri salat raya bersama dengan Ali bin Abi Talib. Fabada'a bis salati qabla al-khutbah, maka Sayyidina Ali telah memulakan salat sebelum daripada khutbah. Sama macam zaman kita, salat raya dulu barulah khutbah. Wa qala, dan beliau telah berkata, sesungguhnya Nabi SAW naha, pernah melarang, an na'kula, untuk kami makan, min luhumi nusukina, daripada daging-daging korban kami, ba'da salas, selepas daripada 3 hari. Terus riwayat seterusnya 5096. Abu Ubaid telah menceritakan sesungguhnya beliau pernah hadir solat raya bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, "Tsumma shallaitu ma'a Ali." Kemudian aku telah solat raya bersama dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Ubaid, "Fa shalla lana qabla al-khutbah." Maka beliau telah mengimamkan untuk kami solat sebelum daripada khutbah. Tsumma khataban nas, kemudian Sayyidina Ali telah menyampaikan khutbah seraya berkata, "Inna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad nahakum, pernah melarang kamu, an ta'kulu, daripada kamu makan, luhum nusukikum, daripada kamu makan daging-daging korban kamu lebih daripada 3 hari. Fala ta'kulu, maka janganlah kamu makan lebih daripada 3 hari." Riwayat yang seterusnya 5097, yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana ibnu akhi bin Syihab tahwil. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Hasanul Hulwani qala hadatsana Yaqub qala hadatsana Abi an Salih tahwil. Qala wa hadatsana Abdurrahman wa qala hadatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar, kulluhum an az-Zuhri bihadzal isnad mislah. 5098 baca. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la ya'kul ahadun
janganlah sesiapa makan min lahmi udhiyatihi, daripada daging kurbannya, fawqa thalathati ayyam, lebih daripada 3 hari. Maka apakah maksud daripada Nabi melarang daripada 3 hari? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, daripada hadis-hadis ini, pada baris yang kedua, 4, 6 daripada bawah, waqtalafal ulama'u fil akhdhi bihadhil ahadith, para ulama telah berbeza pendapat berkenaan tentang hadis-hadis yang kita telah baca. Faqala qaumun, sebahagian berpandangan, yahrumu imsak luhumil adahi wal akal minha ba'da thalath, haram untuk memakan, menyimpan daging kurban lebih daripada 3 hari. Maka ini adalah pandangan yang pertama. Wa inna hukmat tahrimi baqin, dan mereka berpandangan bahawa hukum pengharaman yang Nabi sebut dalam hadis yang kita baca tadi masih berbaki. Sementara itu majoriti para ulama menyebut yubahul aklu wal imsaku, adalah harus dan boleh untuk makan, simpan daging kurban lebih daripada 3 hari. Lalu hadis-hadis yang menyebut tentang Nabi larang, wan nahyu mansukhun, maka hadis-hadis yang melarang ianya adalah mansuh, telah terbatal hukumnya dengan hadis-hadis al-musarrihah yang jelas menyebut bahawanya ianya adalah terbatal. Dan bila kita akan baca hadis itu, nanti adalah di hujung kita akan baca 5099, yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Muhammad bin Hatim qala akhbarana Yahya bin Sa'id an ibn Jurayj tawil. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Muhammad bin Rafi' qala akhbarana ibn Abi Fudayk qala akhbarana ad-Dhahhak ya'ni ibn Uthman kilahuma an Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli haditsil Lais. 5100 baca sanad dia. Terima kasih banyak-banyak Ummi Ma. Okay, terus baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah, sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, naha, telah menarang, antukala luhumul adahi, daripada memakan daging kurban ba'da thalathin, selepas 3 hari. Ini semua hadis-hadis tentang larangan. Qala Salim, berkata Salim, anak kepada Abdullah bin Umar, fakana bin Umar, maka adalah Abdullah bin Umar, la ya'kulu, tidak akan makan daging kurban lebih daripada 3 hari. Wa qala bin Umar, dan Abdullah bin Umar berkata, ba'da thalas, lebih selepas daripada 3 hari. 5101 baca sanad dia. Maka hadis ini menerangkan kenapa Nabi tekankan tak boleh makan daging kurban selepas 3 hari. Kerana bila berlakunya korban, maka zaman dulu banyak orang-orang susah datang daripada luar Madinah mengharapkan untuk dapat daging korban. Terus Nabi SAW telah melarang an akli luhumid dhahaya, daripada memakan daging-daging kurban ba'da salas, selepas daripada 3 hari. Maka telah berkata Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhum, maka aku telah menyebut perkara ini kepada Amrah. Maka Amrah berkata, sadaqa, telah berkata benar Abdullah bin Waqid. Aku telah mendengar Aisyah radhiyallahu taala berkata, daffa bermaksud telah datang beramai-ramai. Daffa, telah datang beramai-ramai, ahlu abiyatim min ahlil badiyah, orang-orang susah, orang-orang miskin daripada kalangan orang-orang Arab Badui. Hadratal Adha, pada kesempatan Idul Adha, zaman Rasulullah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, iddakhiru, simpanlah kamu daging thalatha, hanya 3 hari. Thumma tasaddaqu, kemudian hendaklah kamu bersedekah, bima baqiya, apa yang berbaki. Falamma kana ba'da dhalik, maka selepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innan nas, sesungguhnya orang ramai, yattakhidunal askiyah, menjadikan bekas air yang diperbuat daripada kulit, min dhahayahum, daripada sembelihan binatang korban mereka. Wayajmulun, dan mereka wayujmulun, dan mereka telah mencairkan fiha, di dalam bekas-bekas kulit tersebut, al-wadak, lemak-lemak binatang korban. Maka Nabi SAW bertanya, wa madzaka, kenapa mereka buat begitu?
Qalu, maka mereka berkata, nahaita an tu'kala luhumud dhahaya. Kamu telah melarang daripada makan daging kurban selepas daripada 3 hari. Maka Nabi SAW pun menjelaskan, nahaitukum min ajli daffah. Aku telah melarang kamu disebabkan ramainya yang datang, allati daffat, daripada mereka yang datang. Banyak orang susah yang datang ke Madinah. Maka Nabi tak nak pada sahabat untuk simpan daging kurban, Nabi suruh bagi kepada mereka. Fakulu, namun sekarang makanlah kamu. Waddakhiru, simpanlah kamu. Watasaddaqu, dan bersedekahlah kamu. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa hukum tersebut telah mansuh, tidak lagi diguna. Hukum tersebut, larangan untuk menyimpan daging kurban lebih daripada 3 hari, tidak lagi terpakai. Jelas ke jelas? 5102 baca. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi SAW, annahu naha, sesungguhnya Nabi SAW pernah melarang an akli luhumid dhahaya, daripada makan daging kurban ba'da salas, selepas daripada 3 hari. Summa qala, kemudian baginda Nabi SAW telah bersabda selepas itu, kulu, makanlah kamu, watazawwadu, jadikanlah sebagai bekalan, waddakhiru, dan simpanlah kamu. 5103 baca sanad dia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala wa ta'ala berkata, kunna la na'kulu min luhumi budnina. Kami tidak pernah makan daripada daging-daging unta korban kami lebih daripada 3 hari Mina, ketika kami berada di Mina. Fa'arkhasalana, maka Nabi telah memberi kelonggaran untuk kami. Faqala, maka baginda bersabda, kulu, makanlah kamu, watazawwadu, jadikanlah sebagai bekalan. Qultu li Atha, maka aku telah bertanya kepada Atha. Qala Jabir, maka Jabir radhiyallahu ta'ala pernah berkata, hatta ji'nal Madinah, kami telah makan sehingga kami sampai ke Madinah. Maksudnya lebih daripada 3 hari. Sebab daripada Mekah ke Madinah pun perjalanan 5 ke 7 hari. Berarti lebih daripada 3 hari mereka pernah simpan. Qala na'am, maka Atha berkata, betul, Jabir telah mengatakan begitu. Terus daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, kunna la numsiku luhumal adahi. Kami tidak pernah menyimpan daging-daging kurban fauqa salas, lebih daripada 3 hari. Fa amarna Rasulullah, maka Nabi SAW selepas itu telah memerintahkan kami an natazawwada minha, untuk menjadikan daripada daging kurban sebagai bekalan, wa na'kula minha, dan untuk kami boleh makan, yakni fauqa salas, selepas daripada 3 hari. Bererti hukum yang mana Nabi suruh tak boleh simpan lebih daripada 3 hari, hukum tersebut mansuh dan terbatal. 5105 baca sanad dia. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, kunna natazawwaduha, adalah kami pernah menyimpan sebagai bekalan daging korban ilal Madinah, sampailah ke Madinah pada zaman Nabi SAW. Dan perjalanan itu daripada Mekah ke Madinah lebih daripada 3 hari. Maka menunjukkan hukum larangan 3 hari tersebut telah terbatal. 5106 baca sanad dia. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, la ta'kulu, janganlah kamu memakan lahmal adahi, daging binatang kurban fauqa salas, lebih daripada 3 hari. Dan kita telah sebut pada riwayat 5101, kenapa Nabi larang? Nabi nak menggalakkan para sahabat supaya sedekah, kerana terlalu banyak penduduk-penduduk badui yang susah, yang miskin datang berharap untuk mendapatkan daging korban. Wa qala Ibn al-Musanna salasati ayyam fashakau ila Rasulillah, maka mereka telah mengadu kepada Nabi SAW, anna lahum iyala, sesungguhnya mereka mempunyai keluarga, wa hashama, mereka mempunyai orang yang mereka perlu untuk uruskan. Apakah itu hasham? Maka pada baris yang kedua 4, 6, al-hasham bermaksud al-laizuna bil insani,
iaitu orang-orang yang mereka memberi perlindungan, orang-orang yang mereka uruskan. Dan seterusnya adalah wa khadama, pembantu-pembantu mereka. Maka baginda pun bersabda, kulu, makanlah kamu, wa at'imu, berikanlah makanan, wahbisu, dan tahanlah, awid dakhiru, ataupun simpanlah. Maksudnya boleh, tidak ada masalah walaupun selepas daripada 3 hari. 5107 baca sanad dia. Maka hadis ini menerangkan kenapakah pada awal Islam Nabi SAW suruh jangan simpan daging korban lebih daripada 3 hari. Kerana ketika itu berlaku kemarau, berlaku kelaparan. Maka Nabi suruh untuk berikan, agih-agihkan kepada orang yang memerlukan. Maka sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, man dhaha minkum, barang siapa yang telah menyembelih binatang korban di antara kamu, fala yusbihanna fi baitihi ba'da thalithatin syai'a, maka janganlah berbaki di rumahnya selepas 3 hari sesuatu. Falamma kana fil 'amil muqbil, maka apabila datangnya tahun berikut, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, naf'alu kama fa'alna 'ama awal, adakah kami perlu lakukan sebagaimana yang telah kami lakukan pada tahun sebelum ini? Maka baginda bersabda, la, tidak perlu. Inna dzaka 'am, sesungguhnya tahun tersebut kana an-nasu fihi bijahdin, orang ramai berada dalam keadaan susah. Fa'aradtu, maka aku ingin, sabda Nabi, an yafshua fihim, daging kurban diagih-agihkan pada mereka. 5108 terus. Daripada Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berkata, zabaha Rasulullah dhahiyatah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih binatang kurban baginda. Nabi pernah sembelih binatang kurban baginda. Kemudian baginda bersabda, ya Thauban, wahai Thauban, aslih lahma hadhih, perelokkanlah daging ini. Perelokkan untuk apa? Dalam kurungan, untuk dijadikan bekalan sepanjang perjalanan. Maka Nabi suruh untuk diperelokkan. Orang dulu bagaimana mereka memperelokkan supaya daging tahan lama? Mereka jemur dan mereka letakkan sedikit garam supaya menjadi daging kering yang masin, yang boleh bertahan lama. Falam azal ut'imuh, maka kata Thauban, terus menerus aku memberi Nabi SAW makan minha, daripada daging kurban, hatta qadimal Madinah, sehingga kami tiba di Madinah. Dan perjalanan zaman tersebut kalau daripada Mekah ke Madinah pun antara 5 ke 7 hari. 5109 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ibn Rafi' qala hadatsana Zaid bin Hubab bin Tawil wa bi ilayhi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi kilahuma an Muawiyah bin Salih bi hadzal isnad. 5110 baca sanad dia. Maka riwayat yang lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Cuma dalam riwayat ini ada penambahan bahawa dekat manakah Nabi menyembelih korban ini, iaitu sewaktu haji perpisahan. Ketika waktu haji perpisahan di Mina. Maka Nabi SAW telah bersabda kepadaku, kata Thauban, fi hajjatil wada', pada haji perpisahan, aslih, perelokkanlah daging ini untuk dibawa dalam bekal perjalanan. Dan kita tahu jarak daripada Mekah ke Madinah lebih daripada 3 hari, antara 5 ke 7 hari. Qala, berkata Thauban, fa aslahtuhu, maka aku telah memperelokkannya. Berkata Thauban, falam yazal ya'kuluh, maka terus menerus Nabi SAW memakan daripada daging kurban tersebut hatta balagal Madinah, sehingga baginda SAW tiba di Madinah. 5111 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani wa Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Muhammad bin al-Mubarak qala hadatsana Yahya bin Hamzah bi hadzal isnad wa lam yakul fi hajjatil wada'. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang baca hadis-hadis daripada kitab Sahih Imam Muslim. 5112 baca sanad dia. Daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, nahaitukum, aku pernah melarang kamu.
Maka ini 3 benda yang Nabi pernah larang, Nabi SAW izinkan. Sabda Nabi, aku pernah melarang kamu an ziyaratil kubur, daripada menziarahi kubur. Maka adakah sampai sekarang Nabi larang menziarahi kubur? Tidak. Sebab hadis sahih Muslim ini Nabi bersabda, fazuruha, maka ziarahlah kamu akan kubur. Wa nahaitukum an luhumil adahi, dan aku pernah melarang kamu daripada memakan daging kurban lebih daripada 3 hari. Fa amsiku, maka simpanlah kamu ma badalakum, selama yang kamu mahukan. Yang ketiga, wa nahaitukum anin nabith, dan aku pernah melarang kamu daripada minum nabith. Apakah nabith? Nabith orang dulu dia tak ada jus, maka dia ambil buah-buahan seperti kurma, anggur, kismis dan sebagainya, dan mereka rendamkan semalaman ataupun beberapa malam supaya ianya menjadi manis. Kalaulah ia rendam terlalu lama, maka boleh memabukkan. Maka sebab itu di awal Islam, untuk menjadikan masyarakat terpisah daripada arak dan juga nabis, maka Nabi pernah mengharamkan akan penggunaan nabis. Nabi tak benarkan untuk minum nabis. Illa kecuali fi siqain, pada bekas-bekas kulit yang tertentu. Namun sekarang sabda Nabi, fashrabu fil asqiyati kulliha. Fashrabu, maka minumlah kamu nabis pada mana-mana bekas yang kamu mahu. Wala tashrabu, namun janganlah kamu meminumnya muskira, dalam keadaan memabukkan. Itu tidak boleh. 5113, dan nabis ni bagus, terutamanya nabis kurma. Kita rendamkan kurma untuk semalam ataupun beberapa hari, dan kita minum airnya keesokan harinya. 5113, baca sanad dia. Kuntu nahaitukum, maka perkataan kuntu nahaitukum, aku pernah melarang, bererti amalan tersebut telah terbatal dan mansuh dan tidak lagi diamalkan. Sebab itu kata Imam Nawawi, hadis yang kita baca tadi, hadzal hadis mimma sarraha fihi bin nasikh wal mansuh. Hadis ini menjelaskan bahawa mana satu hukum yang membatalkan dan mana satu hukum yang telah terbatal. Maka sebab itu ada 3, berkenaan tentang menziarahi kubur, berkenaan tentang menyimpan binatang kurban lebih daripada 3 hari, dan berkenaan tentang larangan meminum nabis. Bab yang seterusnya berkenaan tentang al-fara' wal-atirah. Maka apakah itu fara'? Maka fara' nanti dijelaskan dalam hadis. Cuma apakah itu atirah? Maka pada baris yang kedua daripada awal tajuk kata Imam Nawawi, zabihatun, atirah adalah sejenis sembelihan yang mana masyarakat Arab sembelih binatang tersebut pada 10 hari pertama daripada Rejab. Dan mereka juga memanggil binatang tersebut, sembelihan tersebut sebagai Rajabiyah. Maka para ulama menyebut bahawa ianya adalah tidak boleh. Tidak boleh menyembelih binatang kurban sempena 10 hari pertama Rejab, sebab tidak ada sebarang dalil. Terus 5114, baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, la fara', tidak ada penyembelihan fara'. Apakah itu fara'? Nanti di hujung tu Imam Nawawi Imam Muslim bawakan riwayat, wal fara' awwalun nataji kana yuntaju lahum. Fara' adalah kelahiran pertama daripada binatang yang seseorang itu miliki, maka disembelih binatang tersebut mengharapkan berkat. Maka Nabi SAW bersabda, la fara', tidak ada penyembelihan seperti itu. Wala atirah, dan tidak ada penyembelihan pada 10 hari pertama Zulhijjah yang dikenali sebagai atirah ataupun Rajabiyah. Jelas ke jelas? Baca hadis seterusnya. Apa baris yang terakhir? Kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang terakhir, was-sahihu inda ashabina wa huwa nasu Syafi'i istihbabul fara' wal atirah. Maka sunnah untuk mengamalkan jika mahu akan sunnah atirah dan juga fara'. Wa ajabu an hadis, dan mereka memberi jawapan terhadap hadis tersebut, la fara' wala atirah, dengan 3 jawapan. Yang pertama adalah annal murada, maksud daripada hadis ini adalah la fara' wala atirah, bukanlah penafian yang membawa kepada haram. Sebaliknya annal murada nafil wujub, adalah penafian yang menunjukkan perkara tersebut tak wajib.
Tapi kalaulah nak buat, maka tidak mendatangkan dosa. Wathani, annal murada nafyu ma kanu yuzbihuna li asnamihim. Bahawa maksud daripada larangan la fara', tidak ada fara' dan atirah, adalah fara' dan atirah yang orang Arab buat untuk berhala-berhala mereka. Wathalis, dan yang ketiga, annahuma laisa kal udhiyati fil istihbab. Bahawa maksud daripada Nabi melarang la fara' wala atirah, maksudnya ianya adalah boleh, namun tidaklah begitu ditekankan penyembelihan sebagaimana ibadah korban. Jelas ke jelas? Maka Imam Syafi'i punya pandangan bahawa sunnah untuk menyembelih fara' dan juga atirah dan hadis yang kita baca tadi bukanlah seperti yang kita fahami daripada zahir perkataan. Bab yang seterusnya berkenaan tentang larangan seseorang yang telah masuk padanya 10 hari pertama Zulhijjah wa huwa muridut tadhiyah, dan dia adalah seorang yang menginginkan untuk membuat kurban, maka dilarang an ya'khudha min sya'ri, untuk dia memotong mana-mana rambut ataupun bulu, au azfari, ataupun mengerat kuku sedikit pun, maka ianya adalah dilarang. Cuma tidaklah haram, ianya membawa kepada makruh. Maka seseorang yang nak buat kurban bila masuk dia 1 Zulhijjah, maka dia tidak boleh memotong rambut, memotong bulu, dan juga tidak boleh mengetip kuku. 5115 baca sanad dia. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi SAW qala, telah bersabda, idza dakhalatil ashru, apabila masuknya 10 hari pertama Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan berkehendak salah seorang daripada kamu an yudahi, untuk menyembelih kurban, fala yamassa, maka janganlah dia menyentuh min sya'rihi, daripada rambutnya, wa basyarihi, dan kulitnya, syai'an, sesuatu pun. Maksudnya jangan dia potong rambut, jangan dia potong kuku. Qila li Sufyan, ditanya kepada Sufyan, fa inna ba'dahum la yarfa'uh, ada sebahagian meriwayatkan hadis ini tanpa marfu' sampai kepada Nabi. Qala lakinni arfa'uh, maka berkata Sufyan bin Uyainah, namun aku meriwayatkannya secara marfu'. 5116 baca sanad dia. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tarfa'uh, beliau meriwayatkan hadis ini secara marfu' sampai kepada Nabi. Baginda Nabi SAW telah bersabda, idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk 10 hari pertama Zulhijjah, wa indau udhiyah, dan seseorang itu ada melakukan kurban, yuridu an yudahi, ingin untuk melakukan kurban, fala ya'khudanna, maka janganlah sesekali dia menyentuh rambutnya bertujuan untuk menggunting. Begitu juga wala yaqlimanna zufra, dan jangan dia memotong kukunya. 5117 baca sanad dia. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, hadis ini menerangkan apakah maksudnya 10 hari pertama Zulhijjah. Maka daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, idza raaitum hilal Zulhijjah, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah, dan salah seorang daripada kamu ingin untuk melakukan kurban, falyumsik, maka hendaklah dia menahan dirinya, an sya'ri, daripada memotong rambutnya, wa azfari, dan memotong kukunya. Panggil Kak Safi. 5118 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ahmad bin Abdullah bin al-Hakam al-Hashimi qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Malik bin Anas an Umar atau Amr bin Muslim bi hadzal isnad nahwa. 5119 baca sanad dia. Ummu Salamah isteri Nabi SAW taqulu, telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, man kana lahu zibhun, barang siapa yang mempunyai binatang yazbahu, untuk disembelih, dikorbankan, fa idza uhilla, maka apabila masuk sahaja anak bulan Zulhijjah, terbit sahaja, muncul sahaja anak bulan Zulhijjah, fala ya'khudanna, maka janganlah sesekali dia mengambil ataupun menyentuh daripada rambutnya dalam kurungan untuk digunting, wala min azfari syai'a, daripada kukunya sedikit pun untuk digunting, hatta yudhhiya, sehinggalah selesai urusan penyembelihan kurban dia. 5120 baca sanad dia.
Daripada Amr bin Muslim bin Umar Al-Laythi, beliau telah berkata, kami pernah berada di tempat mandian air panas, hammam tempat mandian air panas, Qubailal Adha, betul-betul sebelum 10 Zulhijjah. Fattala fihi nas, maka telah mencukur di tempat tersebut beberapa orang. Mereka cukur. Maka telah berkata sebahagian daripada peserta yang ada dalam tempat mandian air panas, sesungguhnya Sa'id bin Musayyab yakrahu hadha, tidak menyukai perbuatan mencukur rambut ataupun bulu sebelum sebelum raya korban. Au yanha anhu, ataupun Sa'id bin Musayyab melarang daripadanya. Maka berkata Ammar, aku telah bertemu dengan Sa'id bin Musayyab, aku telah menceritakan perkara tersebut. Maka beliau berkata, ya bani akhi, wahai anak saudaraku, hadza hadithun, ini sebenarnya adalah hadis qad nusya, yang mana telah dilupai oleh orang, wa turika, dan tidak lagi diamalkan. Haddatsatni Ummu Salamah, Ummu Salamah telah menceritakan kepadaku, isteri Nabi SAW. Beliau berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda dengan hadis yang lebih kurang sama yang kita telah baca tadi. 4121 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bihi qala wa hadatsani Harmalah bin Yahya wa Ahmad bin Abdurrahman bin Akhi bin Wahb qala hadatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Haywatu qala akhbarani Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal an Umar bin Muslim al-Jundu'i anna ibn al-Musayyab akhbarah anna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratuhu wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam bimakna hadithihim. Maka hukumnya bukanlah haram, ianya adalah makruh, kalaulah dilakukan maka tidak berdosa. Riwayat yang seterusnya, haram untuk melakukan penyembelihan li ghairillah, untuk selain daripada Allah, wala'ni, dan dilaknat orang yang melakukan sembelihan selain daripada Allah. 5122 baca sanad dia. Kata Abu Tufail Amir bin Wasilah radhiyallahu anhu, aku pernah berada di sisi Sayyidina Ali bin Abi Talib. Fa'atahu rajul, maka seorang lelaki telah datang kepada Sayyidina Ali. Faqala, lalu berkata, maka Nabi SAW yusirru ilaik, apakah yang Nabi SAW pernah berbisik? Maksudnya satu pesanan rahsia yang orang lain tidak tahu. Maka faghadiba, Sayyidina Ali menjadi marah bila mendengar perkara tersebut, lalu berkata, maka Nabi SAW yusirru ilayya syai'ah, tidaklah Nabi SAW pernah membisik, menyimpan sesuatu rahsia kepadaku, yaktumuhun nas, yang Nabi tak beritahu kepada orang lain, ghaira, kecuali sesungguhnya Nabi SAW telah memberi pesan kepadaku tentang 4 perkara. Qala, maka orang tersebut bertanya, faqala, maka apakah 4 perkara tersebut, wahai Amirul Mukminin? Qala, Sayyidina Ali berkata, la'anallahu, Allah melaknat, man la'ana walidah, seseorang yang melaknat ayahnya, wa la'anallah, Allah melaknat seseorang yang menyembelih binatang untuk selain daripada Allah, wa la'anallahu, dan Allah melaknat seseorang yang memberi perlindungan kepada orang yang melakukan muhdithah, kemungkaran yang terbuka, wa la'anallahu, dan Allah melaknat man ghayyara manar al-ardi, yang mengubah tanda ataupun batu sempadan tanah, batu sempadan tanah. Maka kalaulah kita ada tanah, dia ada batu sempadan dia, maka seseorang itu dia nak ambil lebih hak yang bukan milik dia, maka diubah batu sempadan, Allah melaknat. 5123 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar Sulaiman bin Hayyan an Mansur bin Hayyan an Abi Tufail radhiyallahu anhu qala, qulna li Ali, akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah SAW, faqala ma asarra ilayya syai'an katamahu an-nasa, walakinni sami'tuhu yaqul, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, wa la'anallahu man awa muhditha, wa la'anallahu man la'ana walidayh. Cuma dalam riwayat ini disebut dengan kedua ibu bapa. Riwayat sebelum ini hanya disebut bapa sahaja. Wa la'anallahu man ghayyara al-manar, Allah melaknat orang yang mengubah tanda batu persempadan tanah. 5124 baca sanad dia. Ali bin Abi Talib pernah ditanya, akhassakum, adakah Nabi SAW pernah mengkhususkan kepada kamu dengan sesuatu rahsia? Maka Sayyidina Ali berkata, ma khassana, Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan kami dengan sesuatu rahsia, lam ya'umma bihin nas, yang orang lain tidak tahu, illa, kecuali maka nafi qirabi saifi, apa yang tersimpan di dalam bekas pedangku ini. Maka beliau telah mengeluarkan satu kertas
yang tertulis di dalamnya, Allah melaknat seseorang yang menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Wa la'anallahu man saraka manaral ardi. Allah melaknat seseorang yang mencuri batu persempadan tanah. Wa la'anallahu man la'ana walidah. Allah melaknat seseorang yang melaknat ayahnya. Wa la'anallahu man awa muhditha. Dan Allah melaknat seseorang yang memberi perlindungan kepada orang yang melakukan kemungkaran secara terbuka. Moga Allah kurniakan kepada kita kebaikan. InsyaAllah kita akan sambung jam 6:30 petang nanti insyaAllah. Terima kasih semua.